Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua murid-murid? Sihat? Alhamdulillah. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya Zakiah. Okay, boleh panggil saya Zakiah. Okay, mulai minggu ini dan minggu-minggu yang seterusnya, Ustazah Zakiah yang akan mengambil alih untuk kelas 1 Cempaka mengajar subjek pendidikan Islam. Okey, boleh murid-murid? Okey, okey, kita terus tanpa membuang masa, kita akan belajar. Ustazah buat video ni untuk kita mula belajar untuk tajuk wudu. Macam mana nak sebut? Wudu. 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 Okey. Jadi okey, kita tengok ni. Kita sekarang dekat muka surat 96 dalam buku teks saja. Okey, muka surat 96. Okey, pertamanya murid-murid cuba tengok carta pai ni. Okey, carta pai bentuk macam pai kan. Dia dibahagikan kepada dua bahagian. Kalau tengok ada warna hijau dan ada warna merah. Warna hijau ada 3, dan warna merah ada 5. Semuanya ada 8. Okey, pertama kita nak tahulah kenapa kita ni perlu berwudu. Okey, murid-murid cuba perhatikan kat bawah ni, mengapakah kita perlu berwudu. Okey, pernah tak terfikir ataupun pernah tak tanya mak dengan ayah, mak, ayah, kenapa kita kena wudu? Mesti kita akan tanya soalan tu kan. Jadi kita pertama sekali kita kena tahu bahawa, murid-murid kena tahu bahawa terdapat 2 jenis hukum kenapa kita perlu berwudu. Okey, pertama wajib dan kedua sunat. Wajib tu apa Ustazah? Kan, wajib tu bermaksud kita mesti buat. Kalau kita tak buat, kita akan berdosa. Kalau kita tak buat, ibadah kita tak sah, solat kita tak sah. Okey, jadi sebab tu kita kena buat. Okey, jadi kita mula dengan wajib dulu. Jadi sebelum kita nak solat, tak kisahlah nak solat apa, solat sunat, solat wajib seperti solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, kita diwajibkan untuk berwudu. Okey, dan yang kedua, kita diwajibkan untuk berwudu sekiranya kita hendak menyentuh ataupun memegang Al-Quran. Al-Quran ni mestilah Al-Quran yang betul-betul Al-Quran tu. Semuanya ada ayat Al-Quran. Kalau ada terjemahan, itu tak dikira sebagai Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Kalau yang ada terjemahan bahasa Melayu tu, tu maksudnya tak payah ambil wuduk pun tak apa. Yang kena ambil wuduk tu adalah Al-Quran yang sebetul-betulnya Al-Quran. Okey, faham tak murid-murid? Boleh tak setakat ni? Okey, seterusnya yang ketiga ialah tawaf. Kalau kita nak pergi tawaf, okey, mesti ada kawan-kawan kita yang ada pernah pergi umrah, yang mungkin ada mak ayah dia pernah pergi haji. Okey, antara syarat-syarat yang perlu kita penuhi untuk lengkapkan umrah dan haji, kita perlulah melaksanakan tawaf. Kalau kita macam mana kita nak melaksanakan tawaf ni? Kita mestilah dalam keadaan bersih, iaitu berwudu. Wajib. Kalau kita terkentut masa tengah bertawaf ni, tak, kita kenalah ambil semula wudu. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada sunat berwudu. Kalau tengok anak panah yang Ustazah tengah pusing-pusing ni, gerak-gerakkan ni. Okey, sunat ni Ustazah terangkan dulu, bermaksud kita, kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tak buat kita tak dapat apa-apa. Okey, itu adalah sunat. Okey, sebelum tidur kita sunatnya berwuduk dulu.
Kalau kita berwudu, malaikat sentiasa ada di sisi kita semasa kita sedang tidur. Jadi tak adalah ada syaitan yang mengganggu, ada benda-benda lain yang mengganggu kita. Jadi sebab tu kita digalakkan ataupun disunatkan untuk berwuduk sebelum tidur. Dan di samping tu kita akan sentiasa dalam sepanjang kita tidur tu kita akan dapat pahala. Nak tak? Seronok kan kita kalau kita dapat pahala. Okey, ini kita berwuduk sebelum tidur. Yang kedua, sebelum menuntut ilmu. Okey, biasanya menuntut ilmu ni menuntut ilmu agama lah. Contohnya kita tengah pegang kitab, buku-buku agama, kita tengah belajar agama. Jadi kita ni disunatkan untuk menuntut ilmu. Ustazah kalau nak belajar muzik, belajar matematik, seeloknya pun memang boleh juga untuk kita berwuduk. Kenapa? Antara salah satu sebab kita pun, contoh kita nak cergas kan, kita nak bagi, contoh kita ngantuk, so kita digalakkan untuk berwuduk. Tak kisah apa pun subjek, tapi biasanya menuntut ilmu ni difokuskan kepada ni lah bidang-bidang yang agama, tapi untuk subjek lain pun boleh. Okey, seterusnya adalah membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran ni, okey tengok ni, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran ni boleh kita baca dah kalau kita baca melalui handset, melalui komputer. Jadi tak perlu berwuduk. Okey, seterusnya kita masuk masjid. Masuk masjid. Okey, kalau murid-murid mesti sebelum ni pernah pergi masjid, pernah pergi surau, betul tak? Okey, masa kita nak masuk surau dan masuk masjid, biasanya kita memang akan berwuduk. Okey, macam mana pula kalau contohnya tak ada, kita bukan nak solat, kita cuma nak, mungkin ada latihan amal islami ke, buat dekat dalam surau. Walaupun kita tak solat, kita disunatkan untuk berwuduk. Contohnya kita nak baca Al-Quran dekat dalam masjid, ataupun kita nak bersihkan masjid ke, kan, bersihkan surau. Sebelum tu kita digalakkan untuk, ataupun disunatkan untuk berwuduk. Okey, boleh tak murid-murid? Okey, seterusnya mengawal kemarahan. Okey, boleh tengok ni, mengawal kemarahan. Okey, pernah tak murid-murid semua marah? Siapa tak pernah marah? Semua mesti pernah marah, betul tak? Tak ada yang tak pernah marah. Okey, semua, bila nama manusia mesti akan ada perasaan marah. Nabi Muhammad pun, semua mulia manusia pun ada perasaan marah, tapi marah yang bertempat, marah yang dibenarkan di dalam Islam. Okey, marah yang tak dibenarkan dalam Islam ni macam mana? Kita merosakkan diri, kita ambil pisau cucuk-cucuk badan kita sebab kita terlampau marah, kan? Lepas tu kita usik barang kawan kita, kita hancurkan barang kawan-kawan kita. Sebab apa? Sebab marah dengan kawan tu. Jadi itu adalah punca sebab kenapa kita tak dapat nak kawal kemarahan. Jadi murid-murid semua, macam mana kita nak kawal kemarahan? Antara cara kita nak mengawal kemarahan adalah dengan berwuduk. Okey, bila kita berwuduk, sebenarnya membantu kita untuk rasa tenang, rasa kita boleh berfikir positif, kita boleh rasa untuk memaafkan orang tersebut. Jadi kemarahan tu bersifat panas dan dia datang daripada syaitan. Jadi yang boleh mengembalikan ketenangan tersebut adalah dengan cara berwuduk. Okey, boleh faham? Okey, so ini adalah untuk berwuduk. Okey, seterusnya untuk yang seterusnya, ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau ada soalan boleh ajukan soalan di WhatsApp Ustazah. Okey, muka surat 97. Okey, ni muka surat 97. Okey, kita baca sama-sama kat sini. Okey, cikgu, apakah erti wuduk? Ditanya kat cikgu dia, cikgu, apakah erti wuduk? Dia jawab. Lepas tu cikgu ni pun jawab,
Wudu ialah perbuatan meratakan air. Okey, murid-murid semua ikut Ustazah boleh tak? Kita sebut sama-sama. Wudu ialah perbuatan meratakan air. Okey, kita ulang sekali lagi. Wudu ialah perbuatan meratakan air. Okey. Pada anggota tertentu. Okey, sekali lagi. Pada anggota tertentu berserta dengan niat. Ulang sekali lagi. Berserta dengan niat. Okey. Okey, Ustazah terangkan apa maksud ni Ustazah? Apa maksud wuduk ni? Mesti murid-murid pernah tertanya kan, wuduk ni apa Ustazah? Ustazah, kenapa wuduk ni apa? Selalu dengar tapi tak tahu Okey, tak apa. Okey, biasa siapa yang selalu berwuduk? Alhamdulillah. Kalau ikutkan umur 7 tahun, sepatutnya dah boleh mula belajar untuk belajar solat. Jadi kalau nak solat, sebelum solat kita kena berwuduk. Okey. Jadi wuduk ni adalah perbuatan meratakan air. Maksudnya kalau kita nak berwuduk, kita kena menggunakan air. Air tu air apa Ustazah? Air mestilah air yang bersih, suci. Okey? Tidak merubah warna, tak ada bau. Okey? Jadi kat situ mestilah air yang suci, bersih, iaitu orang panggil air mutlak. Okey, contohnya apa Ustazah? Contohnya air sungai pun boleh, air hujan, air laut. Kenapa air laut pun boleh? Walaupun masin pun boleh juga. Okey, seterusnya apa air mata air. Dan lagi, mesti ada yang tertanya, boleh ke air mineral Ustazah? Saya nampak air mineral kalau tak ada ni kan, tak jumpa ada tandas ke, tapi nampak ada air mineral je. Boleh, asalkan air mineral tu mencukupi untuk kita berwuduk. Pastikan juga air mineral tu tak dicampur dengan benda-benda yang ni lah, yang najis ataupun sehingga bertukar warna. Okey, jadi kat situ kita perlu menggunakan air mutlak, okey, pada anggota tertentu. Okey, anggota tertentu maksudnya muka, tangan, kaki, dan benda ni kita akan belajar pada minggu hadapan nanti berkenaan dengan cara-cara berwuduk. Okey, berserta dengan niat, dan kita akan belajar pada minggu hadapan nanti. Okey, seterusnya, kenapa kita digalakkan agar sentiasa berwuduk? Kenapa kita sentiasa perlu berwuduk, perlu jaga wuduk? Kenapa? Okey, antaranya pertama, kenapa kita perlu berwuduk ialah kerana ia adalah perintah Allah. Okey, pernah tak tertanya, kenapa kena wuduk? Kalau tak nak wuduk boleh tak? Nak solat dia terus tak nak berwuduk. Nak solat kan, nak solat sahaja, berwuduk tak nak. Nanti susahlah, dah pakai bedak banyak-banyak, tiba-tiba kena kena berwuduk pula. Penatlah make up cantik-cantik. Betul tak? Okey, tak apa macam ni. Okey, kenapa kita kena berwuduk? Kerana ia adalah, pertama sekali, ialah adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah dah menyatakan kepada umatnya supaya kita diperintahkan untuk berwuduk. Berwuduk ni bukan perintah Nabi Muhammad, bukan perintah Ustazah Zakiyah, bukan. Tapi perintah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan perintah Allah supaya umat Nabi Muhammad, yakni kita semua, untuk berwuduk. Okey, faham tak murid-murid? Okey, jadi dan yang kedua, Ustazah pun tak lama-lama, takut nanti mesti murid-murid pun kan, lama-lama nanti boring pula. Okey, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Okey, maksudnya di musim COVID-19 ni kan, semua orang takut kalau kena COVID-19. Okey, jadi kat situ
antara hikmah yang terbesar umat Islam dituntut sangat-sangat untuk menjaga kebersihan. Antara cara menjaga kebersihan adalah dengan mengambil wuduk. Betul tak? Jadi bila kita sentiasa mengambil wuduk, kita basuh tangan, basuh kaki, basuh muka, itu sebenarnya dah mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Okey, itu antara hikmah yang paling besar yang Allah dah sediakan untuk umat Islam, untuk terhindar daripada penyakit. Betul tak? Alhamdulillah. Okey, setakat ini saja untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, sebelum Ustazah nak tamatkan video rakaman yang Ustazah buat ni, Ustazah akan beri beberapa soalan kepada murid, dan murid diminta untuk menulis dan menjawab soalan yang Ustazah berikan, dan perlu hantar ke WhatsApp Ustazah. Okey, boleh? Okey, kita berjumpa lagi untuk pada minggu hadapan untuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk ni lah, bagaimana kita nak berwuduk, cara-cara nak berwuduk. Ini kita belajar tujuan, apa tujuan kita berwuduk, dan kenapa kita berwuduk, dan apa itu wuduk. Jadi harap murid dah faham apa yang Ustazah nak Ustazah dah terangkan ni. Okey, Ustazah minta maaf kalau Ustazah ada salah cakap, ataupun terlepas cakap. Okey, berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.